Di padang terbuka Cappadocia pada 55 AD, seorang lelaki bernama Saint Matthias diseret dalam rantai oleh sekumpulan lelaki ke tengah-tengah lembah padang pasir, kena rejam sampai mati. Ketua kumpulan itu mengoyakkan kalungnya dari lehernya. Loket itu adalah dalam bentuk strogram. Pemimpin meludahinya dan melemparkannya ke tanah. Dia mendesak yang lain lelaki untuk merejam lelaki itu. Mereka semua memungut batu dari tanah dan mula memukulnya dengan kejam. Dia jatuh, dan jelas tidak sedarkan diri, dan mungkin mati. Pemimpin itu kemudian mengambil yang lebih besar, batu yang lebih luas, dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk mendaratkan pukulan terakhir. Sebelum batu terakhir adalah dilemparkan, kilat mula menyambar di atas kepala. Dia melemparkan batu dan menghancurkan kepalanya. Sekarang tahun 1209 AD, dan Eropah kini dikuasai oleh Kristian. Tentera salib dilancarkan untuk menawan semula Yerusalem atas iman sahaja. Ireland terletak jauh dari tanah suci. Norman penceroboh setia kepada Raja John England, berjuang untuk menakluki pulau itu. Jauh dalam wilayah asli Gaelic, sebuah biara terpencil melindungi peninggalan purba. Di Kilmarnan, pantai laut barat Ireland, seorang budak lelaki bernama Abang Diarmuid, juga dikenali sebagai novis, sedang mengumpul molaska dengan menuang air di pantai, melihat mereka muncul, dan menangkap mereka. Dia mengutuk dalam bahasa Gaelic apabila salah seorang daripada mereka memetik jarinya. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Dia diiringi oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai bisu, membawa kut dengan 2 bakul di atasnya, memakai bat kulit hingga lutut, seluar pendek dan baju, dan dia nampaknya sedang mengumpul rumpai laut. Budak itu berfikir tentang orang pertama yang memutuskan untuk makan benda-benda ini, dan apa yang mereka fikirkan, dan membuat spekulasi tentang tujuan kehidupan haiwan, seperti yang diarahkan oleh Brother Cathal, untuk mempercayai bahawa tujuan haiwan adalah untuk melayani manusia. Kedua-duanya meninggalkan pantai, dan mula berjalan di atas bukit pasir, apabila mereka melihat sekumpulan 3 lelaki, menaiki puncak, memandang ke bawah ke arah mereka. Orang baru segera berlari, bergegas kembali ke kawasan yang lebih dalam, di mana kita melihat kumpulan Sami, berkebun dan menjaga haiwan, di sekitar runtuhan kompleks bangunan, atau peninggalan sejenis monumen pagan, tidak sepenuhnya jelas yang mana. Novis memberitahu Sami yang dia lihat penunggang. Sementara itu, si bisu, nampaknya tidak prihatin, mengejar. Ada yang bertanya mereka berasal dari puak mana. Abbas, ketua biara, yang para bikku memanggil Abba, bertanya kepada semua mereka yang hadir, jika peninggalan itu telah dipindahkan. Mereka memberitahunya bahawa ia tidak. Dia memberitahu mereka untuk bertenang. Kemudian, mereka solat beramai-ramai di pondok batu. Mereka sedang menyanyikan Salve Regina, lagu pujian Marian yang dinyanyikan komplain. Budak lelaki itu berdiri di barisan belakang, betul-betul di hadapan pintu, dan dia berpusing. Melalui pintu dia dapat melihat kedua-duanya, bisu melakukan sesuatu dengan haiwan, dan salah satunya penunggang dari tadi, seorang Sami Cistercian berjubah putih biasa, turun dari kudanya. Cistercian berjalan ke arah pondok sembahyang, dan berlutut di atas batu turap, mencium tanah, dan maju ke arah para bikku. Kemudian, Geraldus dan Abbot menonjol pada Tanjung ke arah laut. Abbot menyatakan bahawa mereka tidak mendapat ramai pelawat yang pernah mengembara seperti Geraldus, yang mengatakan pihak berkuasa Paus tidak mengenal Head. Geraldus memberikan Abbot digulung sekeping kertas, yang dikatakan sebagai dokumen daripada Pope Innocent ketiga, yang memerintahkan para bikku untuk melakukan ziarah, untuk mengangkut peninggalan tersuci mereka ke Rom. Para bikku dengan berat hati bersetuju, seperti yang dikatakan legenda bahawa kuasa suci peninggalan itu, akan memusnahkan mana-mana yang tidak berhati suci untuk memilikinya. Segelintir Sami berangkat, termasuk saudara Cian yang berbilang bahasa, dan saudara Diarmuid yang baru, ditemani oleh seorang buruh bisu. Memandangkan kumpulan itu terperangkap dalam ribut hujan, rekuari emas adalah disambar petir, tetapi tidak menunjukkan kerosakan, mengukuhkan lagi tanggapan tentang kuasa mistiknya. Ireland terhuyung-huyung di bawah pencerobohan Norman berturut-turut pada masa itu. Adalah tempat yang berbahaya, kerana takut akan pahlawan Ireland Gaelic. Geraldus memimpin beberapa Sami ke perkemahan Norman, diketuai oleh Baron de Merville, yang percaya bahawa membantu jemaah haji akan membolehkan pengampunannya atas kekejaman yang dilakukan sebagai tentera salib dalam perkhidmatan gereja.
Para Sami jijik dengan sifat ganas tentera, terutamanya anak Baron, Raymond de Merville, walaupun Geraldus mendakwa perlindungan mereka sebagai kejahatan yang perlu. Ia didedahkan bahawa relikuari tidak mengandungi jenazah Rasul Matias, melainkan batu pernah mensyahidkannya, dan Paus percaya kuasa besarnya akan memberi manfaat kepada perang salib yang akan datang. Kafilah lelaki bersenjata yang lebih besar, diketuai oleh Raymond, berangkat mengiringi para bikku ke perahu, yang menanti mereka di Waterford. Raymond, berbahasa Perancis, memberitahu pekerja bisu itu, bahawa beberapa orang anak buahnya mengiktirafnya sebagai bekas tentera salib. Hanya saudara Cian yang berbahasa Perancis, dan Sami yang lain ditinggalkan dalam gelap. Dalam perjalanan, kafilah mendapati bahawa jambatan yang diperlukan telah dibakar, dan pengawalnya disembelih. Raymond membawa sebahagian besar tentera bersamanya, meninggalkan para bikku dengan pengawal tanda. Para bikku meneruskan, tetapi dengan cepat diserang hendak oleh sekumpulan pahlawan Gaelik, yang dengan cepat menyembelih askar dan beberapa Sami. Si bisu menyelam untuk melindungi Diarmuid muda, tetapi terpegun dengan batu dari Ando. Semasa orang Gael berlepas dengan kereta yang mengandungi relikuari, orang bisu sedar semula, mengambil pedang daripada seorang askar yang gugur, dan dengan cepat membunuh beberapa orang Gael termasuk ketua mereka, manakala yang lain berselerak dalam ketakutan. Dua Sami yang masih hidup, Diarmuid dan Kethel yang malu-malu terkejut, sehingga Geraldus mendakwa tindakan ganas si bisu, sebagai kemurkaan suci pada Gaels, kerana mencemarkan relikuari. Mereka memilih untuk mengikuti peninggalan yang dicuri, kerana ia juga begitu berbahaya untuk menunggu diselamatkan oleh tentera Raymond. Demut menjejaki troli yang dicuri, tetapi mendapatinya relikuari sudah tiada. Dia kemudian melihat seorang pengakap Gaelik, dan membunuhnya secara senyap-senyap. Mereka menemui Camp Ireland, tetapi terdapat terlalu ramai lelaki untuk bertempur. Mereka kecewa, pemimpin mereka, saudara Cian diikat sebagai tebusan pada pokok. Diarmuid menegaskan mereka menyelamatkan Cian, tetapi Geraldus berkeras bahawa tugas suci mereka adalah terhadap peninggalan itu, dan bukan kepada rakan mereka, yang dia percaya juga akan berkata sama. Diarmuid secara sukarela menyelinap masuk ke kem selepas malam, dan mencuri peninggalan itu, ditinggalkan relikuari emas berhias kepada orang Gael. Semasa dia dan si bisu bersiap untuk menyelinap masuk ke dalam kamp, Raymond dan lieutenannya muncul. Mereka berada di sana untuk peninggalan itu, kerana mereka mengupah orang Gael untuk membunuh jemaah haji, supaya Raja John dari England boleh menuntut peninggalan itu dan bukannya Pop. Dia mengatakan bahawa Raja John telah menjadi tidak mempercayai bangsawannya di Ireland, memikirkan bahawa mereka lebih daripada itu setia kepada saudara mara mereka di Normandy, dan Raja Perancis, daripada dirinya sendiri. Semasa perbincangan mereka, Diarmuid menyelinap ke sisi Cian, dan cuba memutuskan hubungannya. Abang Cian menegaskan budak itu membenarkan dia pergi. Cian, yang memandu kereta yang mengandungi relikuari semasa serangan hendak memberitahu Diarmuid bahawa dia melemparkan peninggalan dari pedati, sebelum dia dan pedati itu diambil, dan Diarmuid itu mesti mencari peninggalan itu, dan menyerahkan dia kepada nasibnya. Hancur, Diarmuid meninggalkan mentornya. Para Sami menonton dengan ngeri, kerana Raymond mendapati bahawa relikuari itu kosong. Raymond menawarkan kematian segera kepada Cian, jika dia memberitahu ke mana peninggalan itu pergi. Cian enggan, dan memanggil nama Yeshes, ketika Raymond membunuhnya dengan kejam dengan duri bercabang-cabang. Para bikku melarikan diri, dan cari peninggalan itu berhampiran tempat saudara Cian membuangnya. Geraldus fanatik menegaskan, bahawa mereka meneruskan ibadah haji mereka, walaupun dalam keadaan terdesak. Ketika fajar menyingsing, dan bunyi hon di dalam dari jauh, kumpulan itu melihat sungai yang diselubungi kabus. Geraldus menafsirkan ini sebagai tanda ketuhanan, dan mereka berlumba ke sungai sebelum Raymond dan anak buahnya dapat menemui mereka. Mereka menyeberangi sungai kalah pengejar mereka, sehingga Geraldus membalas penghinaan kepada Raymond dalam bahasa Perancis. Raymond membalas dalam bahasa Inggeris, memberitahu kumpulan itu, bahawa Geraldus adalah seorang yang fanatik, sehingga dia menghantar bapanya sendiri untuk dibakar dipertaruhkan kerana ajaran sesat. Diarmuid mengeluarkan peninggalan dari guninya, dan berdoa kepadanya. Yang lain join dia, dan tidak lama kemudian, mereka mendengar loceng dari jauh. Loceng adalah loceng feri sungai.
Geraldus mencadangkan bahawa bisu membunuh para feri untuk membolehkan mereka melarikan diri, tetapi Brother Kettle tukar menukar dengan mutiara yang diperolehnya apabila ia terlepas dari reliquary. Bot membawa mereka hampir ke pantai, tetapi apabila air pasang, muara sungai terlalu cetek untuk dilalui. Di belakang mereka, Raymond dan anak buahnya menyeberang ke kawasan lapang di pantai. Para feri menyedari bahaya mereka sendiri. Buang kargo mereka keluar dari bot, dan semua menolak bot melalui cetek. Geraldus, berbahasa Perancis, meyakinkan orang bisu untuk berpaling, dan memberi masa kepada jemaah haji untuk melarikan diri, kerana Tuhan akan mengampuni dosa bekas tentara salib, tidak kira betapa besarnya. Diarmuid hancur, dan cuba menghalang bisu, tetapi Geraldus menahannya apabila bot mula terapung. The Mood menentang Raymond dan orang-orangnya bersendirian, membunuh beberapa orang. Pemanah Raymond melepaskan tembakan ke arah bot yang melarikan diri, membunuh salah seorang feri. Raymond melibatkan bisu yang bertelanjang dada dan berangin, dan akhirnya mendapat kelebihan. Raymond menikam Mood dengan serampang penyiksaan berduri, bertanya dari mana dia berasal. The Mood membalas dengan satu-satunya perkataan beliau dalam filem itu, neraka. Si bisu mencengkam Raymond, dan menggigitnya di kerongkong, memutuskan arterinya, menyebabkan dia terkedu atas tanah. Dia berdiri, menghunus pedangnya, dan menghampiri 3 askar yang tinggal. Di atas bot, Kettle mendedahkan bahawa dia telah dipukul dengan anak panah terakhir dan tersungkur. Mendengar dentingan pedang di darat, Geraldus memberitahu Diarmuid bahawa Yang Suci akan memberi inspirasi 1000 lelaki seperti bisu, kepada kekerasan suci. Dengan rasa meluat, Diarmuid bergerak untuk membuang peninggalan tersebut keterlaluan. Geraldus bergelut dengannya, dan pergi ke laut dengan peninggalan itu, tenggelam ke lautan lantai. Feri yang masih hidup bertanya kepada Diarmuid, ke mana sekarang? Tetapi orang baru tidak mempunyai jawapan. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda.